kita sambung semula. Tadi disebut dalam keadaan sekiranya debu tebal yang ditiup oleh angin, maka pada waktu itu kita boleh mengelap, kita lap anggota wuduk kita yang basah tadi daripada takut melekat debu-debu yang berterbangan di anggota wuduk kita. Begitu juga kot najis, kot ada najis yang berterbangan, takut melekat terkena di anggota wuduk kita yang basah tadi. Ya. Ini dibuktikan dengan dalil daripada Rasulullah, di mana Rasulullah didatangkan setelah baginda Rasulullah selesai daripada berwuduk, maka sahabat menunjukkan kepada baginda mandil, iaitu sapu tangan. Tetapi falam yamassahu, Rasulullah terima sapu tangan tadi, kain tadi ataupun tuala tadi, tetapi Rasulullah tidak mengelapnya, tak mengelap anggota wuduknya. Jadi di sini menunjukkan ya Rasulullah mengekalkan titis-titis air ada melekat di tubuh baginda sehinggalah dia kering sendiri. Dan yang keempatnya, menyimbah air ke muka kerana perbuatan itu bertentangan dengan kemuliaan muka tersebut. Ya, kita mengambil wuduk, kita takungkan air di telapak tangan kita. Ya, maka kita bawakan ke muka kita perlahan-lahan. Bukan kita curahkan dari jauh, ya. Itu dikatakan menyimbah. Ya, kita simbahkan dari jauh, maka terkena tidak sakit, tetapi perbuatan itu tidak manis, perbuatan itu tidak baik, kerana disebut di sini kerana kemuliaan wajah kita. Ya, wajah kita suatu yang diberikan oleh Allah dengan cukup sempurna, maka kita peliharalah dia dengan baik. Maka dengan kita menyimbahkan air ke muka itu adalah satu perbuatan yang tidak elok. Dan yang kelima iaitu membasuh atau menyapu anggota wuduk lebih ataupun kurang daripada 3 kali. Ini kita berwuduk, kita tahu ya, wajibnya cuma sekali. Dan dengan air yang sekali itu, maka kita ratakan seluruh anggota wuduk kita. Itu dituntut. Dan sebagai untuk menyempurnakan lagi, maka disunatkan kita tambah dengan 2 kali lagi menjadi keseluruhannya 3 kali. Tiba-tiba kita membasuh ataupun kita menyapu, sebab anggota kepala kita sapu bukan basuh. Ya, kita membasuh ataupun kita menyapu anggota wuduk kita lebih daripada 3 kali. Ya. Ataupun hanya sekali, itu wajib. Itu dia ya. Itu dia kata lebih ataupun kurang daripada 3 kali. Untuk kurang mungkin 2. Ya. Itu dia. Kalau 1 itu wajib. Kalau lebih daripada 3 itu banyak. Jadi kalau kurang daripada 3 maka dikatakan kurang. Ya. Jadi kita hendaklah mengikut bagaimana amalan baginda Rasulullah, iaitu dengan meniga-niga, iaitu 3 kali, ya, supaya kita mengikut bagaimana amalan baginda. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tawadda'a thalathan hakadha al-wudu'u faman zada ala hadhihi aw naqasa faqad asa'a wa zalama. Rasulullah menyebut, selepas selesai berwuduk dengan membasuh atau menjapu anggota sebanyak 3 kali, maka Rasulullah pun bersabda. Ini Rasulullah lakukan di hadapan para sahabat. Dia tunjukkan dulu bagaimana cara berwuduk yang betul. Kemudian Rasulullah kata, demikianlah cara berwuduk. Sesiapa yang melebihi atau mengurangi bilangan ini,
dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak betul. Ya, sekali saja, okey, tak ada masalah, sebab itu asasnya. Tak sementara lagi kalaulah tidak ada air banyak, maka memang munasabah kalau kita berdikit. Tetapi kalau kita dalam suasana air yang banyak, maka kita berlebih-lebih, maka perbuatan itu adalah makruh. Dan yang keenam, meminta bantuan orang lain membasuh anggota wuduknya. Ini kita sihat. Kalau kita sakit, tak mampu nak bergerak, tak mampu nak angkat nak pergi kepada paip air atau menggunakan cerik ataupun gayung, maka kita terpaksa minta tolong khidmat daripada orang lain, itu tak ada masalah. Tapi dalam keadaan kita sihat sempurna, dalam segar bugar kita, tiba-tiba kita minta orang lain, ya, waktu kita nak basuh muka, kita minta orang siramkan. Kita tak ada air dan kita sampaikan ke muka kita. Begitu dengan tangan kita. Kita minta orang siramkan, kita tak ada, dan kita sampaikan air kepada tangan kita. Begitulah seterusnya. Jadi perbuatan ini, ya, sikap ini, walaupun nampaknya biasa-biasa, ya, biasa-biasa je minta tolong siramkan, saya nak ambil wuduk ni, nampaknya biasa-biasa, tetapi sikap itu memperlihatkan sifat takabur, sikap kita membesarkan diri, ya, seolah-olah kita terlalu hebat sehingga kita meminta orang lain menjalankan khidmat untuk kita, sedangkan perkara yang kita buat itu adalah perkara ubudiyah, perkara yang bersangkutan dengan sifat-sifat kehambaan, iaitu kita berwuduk kerana diperintahkan oleh Allah. Apabila kita nak bersembahyang ataupun melakukan sesuatu yang memerlukan kepada suci tubuh, maka kita dituntut berwuduk. Jadi di situ menunjukkan ada sifat kehambaan, ya. Maka apabila kita meminta orang lain menguruskan, menyediakan, melakukan untuk kita berwuduk, maka di situ memperlihatkan sifat takabur kita. Jadi tak elok. Dan yang terakhir, iaitu yang ketujuh, melampau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Dulu di dalam perkara-perkara sunat yang keempat dan yang kelima, iaitu sunat kita berkumur-kumur dan sunat kita memasukkan air ke hidung. Ya, kita tadah dengan tapak tangan kanan kita, maka kita masukkan sebahagiannya ke mulut kita, kita berkumur, dan sebahagiannya lagi kita masukkan ke hidung kita, dan setelah itu kita keluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Ya, tetapi dalam keadaan sekiranya kita berpuasa, sama ada puasa fardu, ya, puasa wajib ataupun puasa sunat, maka kita kena berhati-hati sewaktu kita berkumur atau sewaktu kita memasukkan air ke hidung, jangan kita berlebih-lebih, kerana dibimbangi, ya, kerana dibimbangi dengan kita berlebih-lebih pada berkumur, kita berlebih-lebih menyedut air masuk ke hidung, takut-takut air itu tadi terlepas daripada kerongkong kita, ya, termasuk ke dalam tenggorok kita tertelan, maka mengakibatkan puasa kita terbatal. Pada waktu itu kita boleh katakan bukan sengaja, saya bukan sengaja nak telan air, tapi tertelan, tetapi perbuatan kita itu menyebabkan kepada berlakunya sehingga kita tertelan air. Maka hendaklah jangan kita berlebih-lebih sewaktu kita, atau maksudnya jangan kita melampau-lampau sewaktu kita berkumur dan sewaktu kita memasukkan air ke hidung sekiranya kita dalam keadaan berpuasa. Hadis Rasulullah menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman.
Kalaulah kita tidak berpuasa, maka sunat lebihkanlah perbuatan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Kita sedut air ke hidung lebih-lebih sikit, ya, tidak masalah, boleh, malah dituntut. Illa antakuna shaiman, melainkan sekiranya kamu berpuasa. Jadi kalau kamu berpuasa, maka janganlah berlebih-lebih, dibimbangi, kerana boleh menyebabkan terbatalnya puasa kita. Dalam hadis tadi disebut istinsyak. Istinsyak ialah memasukkan air ke hidung. Bagaimana pula dengan mulut? Maka dikiaskanlah. Kalaulah ke hidung tidak dibenarkan berlebih-lebih, maka begitu jugalah ke mulut kita, madmadah dalam bahasa Arab. Jadi kita berkumur-kumur itu juga tidak dibenarkan kita melampau-lampau atau berlebih-lebih, kerana dibimbangi termasuk air ke dalam tenggorok kita, ya, dalam halkum kita, maka menyebabkan terbatal, ya, ibadat puasa kita. Jadi setakat itu saya sudahi. Sekiranya terdapat salah silap dan tutur kata saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.